Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ke rancangan Keadilan Mengaji, yang mana pada episod kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan hadis yang ke-8 yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Pada episod yang lepas kita telah menghuraikan hadis yang ke-7, iaitu berkaitan dengan ad-dinun nasihah, iaitu agama ini adalah sebagai nasihat. Dan pada kali ini, insya-Allah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Omar Abdul Aziz. Terima kasih Ustaz sudi meluangkan masa pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan mengupas berkaitan dengan hadis yang ke-8, iaitu hadis berkaitan dengan jihad. Dan hadis ini agak kontroversi sikit Ustaz. Ada diwar-warkan sebelum ini, iaitu bagaimana dikatakan bahawa dengan hadis inilah menunjukkan bahawa agama Islam ini adalah agama yang dilihat keras dalam melakukan ataupun dalam memperjuangkan agamanya. Jadi untuk itu, secara umum ataupun secara ringkasnya pada slot ini, mungkin Ustaz, saya nak Ustaz huraikan berkaitan dengan hadis ini agar masyarakat di luar sana dapat faham secara ringkas. Dipersilakan Ustaz. Ya. Terima kasih. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalamun ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk kita berkaitan dengan hadis, dan kita pilih hadis yang ke-8 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Sebenarnya kalau kita perhati, hadis ni dia tidak fokus kepada peperangan sebenarnya. Tapi dia lebih fokus kepada menggambarkan setiap orang Islam tu khususnya ada kehormatan diri. Itu yang perlu kita faham antaranya. Contoh berdasar pada hadis ni, umirtu an uqatilan nas. Aku maknanya diarah, diwahyu. Tugas aku sebagai Nabi adalah untuk uqatila ni, sebenarnya kalau kita tengok dalam bahasa Arab, tidak hanya memberi makna memerangi manusia, tapi dia juga memberi makna ujahid, maknanya berjihad. Berdakwah juga masuk dalam kategori berjihad asasnya. Jadi Islam ni diutus nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah untuk berjihad, untuk berdakwah, untuk menyebarkan risalah, sehingga manusia sebenarnya dengan keyakinan dia, dengan kefahaman yang ada pada dia, sehingga dia menerima Islam, dan tanda menerimanya Islam ni dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan apabila dia bersyahadah, tentulah dia ada tanggungjawab. Kehidupan kita penuh dengan tanggungjawab. Kehidupan peribadi, kehidupan berkeluarga, kita terlibat dalam mana-mana institusi, dalam dengan kerajaan, dengan pihak swasta, semua ada tanggungjawab, semua ada disiplin. Begitu juga apabila kita terima Islam, kita ada tanggungjawab. Antara asas tanggungjawab adalah mendirikan solat, menunaikan zakat. Jadi Islam ajar kita melalui mulut Nabi kita Muhammad SAW, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ini yang nak ditonjolkan antaranya dalam hadis ini. Seseorang Muslim itu khususnya apabila dia bersyahadah, dia menerima kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, dan dia menunaikan tanggungjawab asas, iaitu ta'bir ibadat ubudiyah dia kepada Allah melalui solat dan menunaikan zakat. Maka apa yang dia dapat adalah kehormatan dia dijaga. Ditakbirkan dengan darah dia bernilai tinggi, maknanya dijaga, tak boleh semudahnya untuk kita nak menumpahkan darah. Begitu juga harta dia, tak boleh, kita kena jaga, kecuali illa bihaqqil Islam, melainkan apa yang telah ditentukan oleh Islam. Contohnya kalau duit dia duit curi, duit rasuah, duit
daripada aktiviti yang haram, itu memang tak boleh lah. Mana pihak hajat yang asasnya boleh fikir cara macam mana supaya duit itu dikembalikan semula kepada yang berhak. Tapi kalau contohnya kekayaan dia tu hasil daripada usaha dia, memenuhi disiplin peraturan yang ditentukan oleh sesebuah negara dan tak terlibat dengan unsur kecurian ataupun ketirisan ataupun rasuah sebenarnya, maka itu hak dia yang perlu dijaga. Tapi kalau melibatkan hak Islam, contohnya hatta nyawa sekali, dia bunuh orang. Asasnya bunuh orang tanpa sebab, dia akan dihukum balik, dibunuh juga. Itu kita panggil hak Islam, contohnya. Jadi itu asas secara umum makna hadis. Jadi sebenarnya hadis ini perlu difahami dalam skop yang lebih luas. Artinya apabila ada pandangan, ada tomahan mengatakan Islam ni agama yang kasar, yang keras berdasar kepada hadis ni, maknanya kita rasa kita perlu memahami dengan lebih mendalam makna ini. Dan sebenarnya kita tak boleh buat satu-satu keputusan hanya berpandu kepada satu hadis sahaja. Bahkan kita juga kena fikir tentang hadis-hadis yang lain. Dan kita perlu tengok sebenarnya contoh sebenarnya tidak ada dalam sirah Nabi SAW Nabi memaksa, Nabi menzalimi ataupun Islam itu sendiri. Kalau pemerintah Islam, contohnya di zaman Khulafa' Ar-Rashidin, contohnya, ataupun di zaman kerajaan Umayyah Abbasiyah, tidak ada kezaliman yang berlaku. Bahkan semua dengan penuh rasa tanggungjawab, kecuali kes-kes terpencil. Bukan bererti itu arahan agama, tetapi itu mungkin kelemahan, kesilapan pemerintah itu sendiri. Tetapi umumnya Islam ni adalah agama rahmah. Itu yang perlu kita faham. Masya Allah, penerangan Ustaz menunjukkan, memahamkan kita bahawa bukanlah kita melihat bahawa umirtu an uqatilan nas, iaitu aku memerangi ataupun aku diperintahkan untuk memerangi itu sebagai kita meletakkan bahawa Islam ni, tersebarnya Islam ni dengan pedang contohnya, yang selalu disebut dan diwar-warkan. Dan apa yang pasti daripada hadis ini juga kita perlu melihat pandangan-pandangan hadis yang lain. Begitu juga dengan yang tadi Fadil Ustaz menyebut, iaitu kita lihat sirah Nabi SAW. Bahkan ketika mana Nabi Muhammad SAW memimpin kota Madinah, ia memberi hak kepada orang bukan Islam, dan memberi hak kepada orang bukan Islam untuk bersama tinggal di Madinah dan kita kata menjadi rakyat di bawah pemerintahan, warga negara di bawah pemerintahan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah berbeza dan menjawab kepada persoalan yang selalu dibangkitkan oleh mereka yang anti kepada Islam, yang mana yang menyatakan bahawa agama Islam ini tersebar melalui pedang dan sebagainya. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan sidang menonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan mengupas hadis ini dengan lebih lanjut selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tujuan utama kita menjual koin ini ialah untuk mendapatkan dana untuk membayar program Jubli Perak kita, dan kedua ialah untuk siapa yang beli boleh dapat simpan commemorative coin. Ini limited edition. Yang ini pewter RM120 satu, ya. Dan lagi special ialah yang ini disalut emas RM600, ya. Satu box dengan box ini cuma 2000 unit saja. Jadi tolong beli. Raise the dana untuk parti kita. Dan yang paling penting, boleh simpan bagi cucu cicit nanti. Pratempah sekarang untuk dapatkan koin ini, kita akan deliver bulan 3 atau bulan 4. Ya. Terima kasih atas kerjasama semua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali lagi ke perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-8, iaitu hadis Arba'in Nawawi berkaitan dengan perintah berjihad. Dan Al-Fadhil Ustaz telah menghuraikan dengan lebih lanjut, iaitu apakah yang dimaksudkan secara umumnya berkaitan dengan hadis ini,
yang mana selalu diguna pakai oleh mereka yang anti dengan Islam. Ya. Bahkan di barat sekalipun mereka menggunakan hadis ini untuk menggambarkan bahawa Islam ni adalah agama yang tersebar melalui pedang. Jadi saya nak minta untuk pada kali ini mungkin Ustaz boleh hurai secara mendalam, iaitu berkaitan dengan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iaitu aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi silakan Ustaz. Kita dah sebut tadi, kita perlu melihat secara lengkap, secara meluas. Tidak hanya bersandar kepada satu-satu ayat ataupun hanya satu-satu hadis sahaja. Kita boleh tengok dalam contohnya dalam sirah Nabi SAW. Kalaulah Islam ini tersebar dengan mata pedang ataupun dengan kekerasan, kita tengok apabila Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah. Ya. Sebenarnya apabila menang, itulah peluang terbaik untuk balas dendam. Tapi apa yang berlaku? Adakah kemenangan itu sebagai peluang untuk Nabi balas dendam kepada pemuka-pemuka Quraisy contohnya? Tidak. Bahkan dia kumpul hampir semua sekali penduduk Mekah pada masa itu, yang kebanyakan non-Muslim, kafir. Nabi tanya dia, apa yang kamu fikir tentang aku? Apa yang kamu fikir, apa yang aku akan buat? Jadi hampir semua penduduk Mekah faham, tahu, arif tentang Nabi SAW. Semenjak sebelum dia diangkat jadi Nabi lagi. Dia masyhur dengan gelaran Al-Amin. Maknanya orang yang dipercayai. Orang yang ada tanggungjawab. Orang yang ada misi, ada tanggungjawab semua sekali. Jadi akhirnya Nabi kata, izhabu fa antumut tulaqa. Izhabu maknanya pergilah, maknanya kamu bebas. Sekarang ni kamu bebas. Jadi apa yang kita faham ertinya tidak ada langsung unsur dendam, nak balas dendam, unsur kebencian, unsur permusuhan kerana individu ataupun kelompok. Jadi apabila kamu bebas, walaupun sekarang ni kami yang menguasai, kami yang berjaya untuk memenangi, termasuk menawan kota Mekah untuk menyebarkan dakwah, untuk menonjolkan tentang keadilan Islam. Tapi dalam masa sama, kehormatan yang Allah Ta'ala beri kepada setiap individu, setiap manusia, itu dihormati. Sebab itulah Nabi jawab, izhabu fa antumut tulaqa. Itu satu sebagai contoh bahawasanya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam itu sendiri penuh dengan rahmat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yang kedua, kita boleh tengok di sudut makna dia, di sudut penggunaan kalimah tu. Uqatila, dia tidak hanya memberi makna memerangi, berperang. Kalau kita tengok dalam makna bahasa Arab, dia juga memberi makna ujahidah. Kita sebut tadi, ujahidah maknanya berjihad. Dan berjihad ni kita kena faham tidak hanya dengan mata pedang. Tidak hanya dengan peperangan. Sebab jihad itu sendiri memberi makna kesungguhan. Jadi kehidupan kita atas dunia ni kena ada usaha, kena ada kesungguhan. Termasuk kesungguhan macam mana cara untuk kita sampaikan Islam ni kepada seluruh manusia, kepada seluruh alam. Jadi dia perlu kepada kesungguhan. Jadi kesungguhan itu memberi makna jihad. Kedua. Yang ketiga, kalimah uqatila, penggunaan uqatila ni dalam bahasa Arab dia memberi makna al-mufa'alah baina at-tarafain. Maknanya dia ada unsur dua sudut, bukan satu sudut sahaja. Sebab apa umat Islam berperang, berjihad? Asasnya dia nak sebarkan Islam, tapi bukan untuk menumpahkan darah, supaya manusia sekali mendapat ilmu, mendapat makna yang sebenar tentang Islam itu. Dan apabila sebut uqatila, dia memberi makna bukan satu pihak, tapi daripada pihak Islam dan bukan Islam. Dan Islam ini apabila diperangi, baru dia wajib mempertahankan diri. Dalam sejarah, tak ada tanpa tiba-tiba dia melancarkan peperangan.
Tak ada. Biasanya untuk asasnya nak mempertahankan diri, nak mempertahankan akidah. Sebab itulah kita tengok permulaan Islam tersebar di Mekah. Apa yang kafir Quraisy tidak buat pada Nabi? Apa yang kafir Quraisy tidak buat kepada orang yang menerima Islam? Dizalimi, diseksa. Adakah pernah keluar daripada mulut Nabi supaya dia lawan, supaya dia memerangi balik? Tak ada. Maknanya tahap asasnya semuanya bersabar. Kufu aidiakum, tahan tangan kamu. Maknanya kena sabar. Jangan balas balik. Apabila sampai ke satu tahap, barulah uzina lilladzina yuqataluna fi sabil. Diizinkan berperang. Asasnya diizinkan tu adalah untuk mempertahankan diri dan akidah. Jadi itu yang kita faham. Yang keempat contohnya, macam mana kita nak kata Islam ni tersebar dengan pedang, dengan kekerasan berdasarkan hadis ni, tanpa kita tidak melihat ayat-ayat yang lain. Sedangkan kita nak faham Islam ni, nak faham Quran, dia mesti kita faham keseluruhan ayat tu. Contohnya, kita kena faham juga, kita baca hadis ni, kita faham ayat Quran sebut la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan kita boleh tengok sepanjang sejarah Islam tak pernah ada suatu paksaan. Mesti orang non-Muslim, orang kafir kena masuk Islam. Tak ada, hampir tak ada. Kalau berlaku juga itu kes terpencil peribadi dan itu bersalahan dengan makna Islam yang sebenar. Kita juga kena baca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi ni dipandu terus oleh Allah SWT. Sebab itulah tidak ada tindak tanduk Nabi yang bersalahan dengan syariat Islam. Kecuali dalam kes-kes terpencil, itu pun mempunyai hikmah. Macam contohnya dalam berdakwah, sehingga turunnya ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu tu satunya hikmah daripada Allah. Macam mana cara sebenar kita nak berurusan dengan manusia. Di sudut tu pun menggambarkan, adakah Nabi dia tidak cakna, tidak peduli kepada orang biasa kerana dia lebih menghormati pemuka-pemuka Quraisy? Tidak, bukan di sudut kebendaan. Tapi di sudut Nabi ni kalau boleh nak sangat aku panggil. Kalaulah pemimpin ni boleh masuk Islam, lagi mudah pengikut semua masuk Islam. Itu fokus Nabi. Tapi Islam ajar kaedah terbaik macam mana. Bukan melihat kepada sosok seseorang. Bukan melihat kepada harta dan kedudukan seseorang. Tapi melihat antaranya pada hati seseorang. Walaupun dia seorang rakyat biasa yang tak dikenali, tapi kalau dia betul-betul nak kebaikan, nak ilmu, nak tambah iman, itu yang perlu kita fokus. Maknanya itu antara gambaran-gambaran betapa Islam ni adalah agama yang lengkap, yang sempurna, memang nak beri rahmat kepada seluruh alam. Alhamdulillah. Penerangan yang baik daripada Al-Fadhil Ustaz yang menjelaskan atau secara tidak langsung menjawab apa yang telah digembar-gemburkan oleh mereka-mereka yang mempunyai rasa takut dengan agama, bahkan anti kepada agama, yang menyebarkan perkara-perkara yang tidak betul dalam agama ataupun yang terkeliru. Betul Ustaz. Jadi untuk itu insya-Allah kita berehat sebentar dan kita akan kupas berkenaan dengan hadis ni pada sesi yang terakhir insya-Allah. Keistimewaan gold dan pewter coin keluaran Royal Selangor ini, ia memaparkan detik bersejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim di hadapan Masjid Negara ketika peristiwa reformasi tahun 1998. Gold dan pewter coin ini boleh ditempah secara pratempah untuk mendapatkannya, dan ia juga datang dalam edisi terhad untuk orang ramai. Jadi pastikan anda tidak terlepas daripada mendapat gold dan pewter coin Parti Keadilan Rakyat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita telah
membincangkan berkaitan dengan hadis yang ke-8, iaitu berkaitan perintah berjihad sebagaimana yang terdapat dalam Arba'in Nawawi ini. Dan Al-Fadhil Ustaz telah menghurai dengan cukup panjang berkaitan dengan uqatilun nas, iaitu memerangi manusia itu. Dan kita dapat faham bahawa untuk kita nak memahamkan satu konteks hadis ini, perlulah kita merujuk keseluruhan sumber-sumber yang terdapat di dalam kitab lain, misalnya dalam kitab sirah, bahkan dalam Al-Quran sekalipun. Jadi untuk itu Ustaz, apabila kita bila kita sebut berkaitan dengan jihad ni Ustaz, akan ada pihak yang merasakan bahawa ia perlu berjihad. Dan sebentar tadi Ustaz pun ada menjelaskan bagaimana jihad ni tidak semestinya dengan mata pedang. Tidak semestinya dengan kita berperang dan sebagainya. Tetapi ada pihak yang memahami bahawa kalaulah kita nak berjihad ini, kita perlu berperang. Dan kita misalnya kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini, adanya rakyat Malaysia yang pergi ke Syria misalnya atas nama jihad. Dan bahkan ada juga yang menyatakan bahawa sekiranya diizinkan untuk berjihad di Palestin pun dia nak pergi. Jadi mungkin daripada konteks ni mungkin Ustaz boleh uraikan sedikit berkaitan dengan semangat ataupun tindakan untuk berjihad ini bagaimana? Ialah dari satu sudut kita hormati pandangan dan ijtihad masing-masing. Cuma dalam masa sama kita kena sentiasa kaji apakah sikap ataupun keputusan yang lebih tepat. Baik. Yang boleh memberi kebaikan kepada kita dan keseluruhannya. Sebab apabila sebut jihad ataupun terlibat dalam peperangan, sebenarnya risiko dia terlalu tinggi. Kesan dia terlalu besar. Dia berkait dengan nyawa, kematian. Betul lah kita niat lillahi ta'ala. Tapi dalam masa sama kita kena faham ruang lingkup makna jihad tu terlalu luas. Dalam hadis ada sebut la tatamannau liqa al-adu. Jangan sekali kita macam bercita-cita berharap untuk berdepan dengan musuh, nak berperang lah. Cuma apabila berlaku situasi sebagaimana di Palestin, memanglah penduduk Palestin asasnya dia kena berjihad lah. Dan dia tak boleh lari. Sebab kalau lari dari satu sudut, dia termasuk dalam dosa besar. Lari dari medan. Al-firar yaumaz zahfi. Tak boleh lari. Baik. Macam mana situasi contohnya di negara kita ataupun negara lain umat Islam yang rakyat dia, orang Islam ni bersemangat nak pergi. Kita kena tengok juga dalam situasi sekarang ni lah. Bukan senang sebab dia melibatkan keizinan, dia melibatkan kita kena rentas negara lain. Sebagaimana contoh berlaku di Palestin sekarang ni. Mungkin setengah orang desak supaya kerajaan buka pintu untuk berjihad. Boleh buka tapi kita kena tengok risiko lah. Dan kita sebenarnya ada kaedah lain. Kaedah sebagaimana sekarang kita buat, kita kena sentiasa berdoa. Termasuk sebab peperangan dah masuk 100 hari lebih dah. Tidak tahu bila lagi penghujungnya. Kita boleh teruskan antaranya kunut nazilah contohnya. Kita boleh sentiasa berdoa. Kita kena yakin macam mana kalau seluruh umat Islam seluruh dunia berdoa kepada Allah dengan penuh hati yang ikhlas dan tadarru' supaya Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam di Palestin. Sebab kita yakin jenayah perang daripada Israel contoh sekarang ni diketahui oleh satu dunia. Dan kita kena rasa setiap individu dan setiap negara sebenarnya ada peranan masing-masing. Dan kalau kita perhati sebenarnya negara kita antara yang agak ke depan menonjol untuk membantah dengan sekerah-kerahnya usaha daripada pihak kerajaan daripada awal lagi berjumpa dengan pihak-pihak yang berkepentingan, negara-negara yang mempunyai kuasa dan negara yang mengelilingi kawasan Palestin itu untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan di sudut derma contohnya kita antara negara yang agak awal dan memberi sumbangan yang agak banyak, dan sebenarnya kita buka ruang
kepada individu dan NGO untuk terlibat secara langsung. Cuma dalam mengikut garis panduan dan peraturan tertentulah yang perlu kita patuhi. Artinya kita kena faham dari satu sudut, contoh ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dia ada tahap-tahap je. Termasuk dalam macam mana kita nak mempertahankan Islam, kita nak sebarkan kebaikan Islam ini. Antaranya dalam masa sama kita kena hormat sesama kita. Jadi kita boleh tengok pengajaran apa yang berlaku di Palestin tu. Sebab apa kita tengok negara-negara umat Islam, terutamanya negara Arab sekitarnya, seolah macam tidak membantu. Antara faktornya kerana mereka tidak rasa yang teraniaya, yang dizalimi itu adalah saudara mereka seagama. Bahkan satu bangsa pun semua dipanggil Arab Melaka. Tapi sebab apa? Antara faktor utama kerana hilangnya rasa hormat. Hilangnya nikmat ukhuwah itu sendiri. Jadi kita sendiri di negara Malaysia ni, kita boleh berbeza pandangan, tapi jangan sampai peringkat kita menghancurkan, meleraikan nikmat ukhuwah Islamiah yang diajar oleh Islam itu sendiri. Itu yang lebih penting sebenarnya. Dalam masa sama, sebagaimana disebut, kita kena sentiasa berdoa. Bahkan sebenarnya pihak-pihak yang berwajib dan orang yang ada kepakaran dalam bidang masing-masing, contohnya orang yang arif berkepakaran dalam bidang kehakiman lah, sepatutnya yang bawa isu ke mahkamah dunia ni daripada negara umat Islam. Tapi tak apalah, kita bina sedikit demi sedikit. Walaupun setiap orang yang ada ilmu agama, yang berkepakaran dalam bidang kehakiman, semua sekali supaya menggerakkan usaha. Dan kita tengok baru-baru ni pakatan beberapa NGO buat satu program nak menandakan protes apa yang telah dilakukan oleh kuasa dunia yang didalangi oleh Amerika contohnya. Itu kalau kita lakukan secara berterusan, insya-Allah akan sampai masanya dunia ini mendapat keadilan yang sebenar. Dan keadilan yang sebenar tak mampu dilakukan kecuali dengan penuh keyakinan oleh orang Islam yang beriman dengan Allah SWT, yang berakhlak dengan akhlak Islam yang mulia, yang dalam hati dia, pemikiran dia untuk memberi kebaikan kepada seluruh manusia, sama ada dia Muslim hatta non-Muslim, akan mendapat keadilan. Sekiranya yang urus negara ini, yang urus dunia ini daripada mereka yang betul-betul beriman kepada Allah asasnya. Subhanahu wa ta'ala. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penerangan yang Ustaz telah berikan, iaitu kita faham bahawa jihad yang sebenarnya itu adalah kita berjihad melawan hawa nafsu, terutamanya ke atas diri kita sendiri. Dan bahkan bukan hanya sekadar untuk kita mengangkat senjata, berperang dan sebagainya. Kita bersolidariti dengan rakyat Palestin, itu merupakan satu tanda jihad juga kepada kita. Dan insya-Allah usaha dengan doa yang berterusan ini, kita mengharapkan supaya bumi Palestin dibebaskan sebebas-bebasnya, dan negara-negara Islam yang lain pun dapat bersatu padu dengan lebih baik. Mudah-mudahan agar kita semua menjadi saudara yang mana saling kita nasihat-menasihati seperti yang kita telah bincang pada episod yang lepas, dan pada kali ini berkaitan dengan jihad pula. Jadi untuk itu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada sindang penonton sekalian, dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod yang akan datang.